Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk operasi bergabung melibatkan perpuluhan dan pecahan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 100. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 10 F hingga J. Soalan 10, selesaikan. F 9/8 bahagi 7 tolak 1/6. Jadi untuk soalan ini ada dua operasi iaitu bahagi dan juga tolak. Untuk menjawab soalan operasi bergabung, kita menggunakan rumus ku, kemudian ba atau da dan seterusnya ta atau to. Okey. Apa maksud dia? Maksud dia, ku itu ialah kurungan. Kalau ada soalan yang dalam kurungan, kita perlu beri keutamaan kepada kurungan dahulu. Jadi mula-mula ku, kemudian kumpulan kedua ba atau da, maksudnya bahagi dan juga darab, mereka ialah satu kumpulan. Jadi kita akan buat operasi bahagi atau darab. Kemudian barulah kumpulan ketiga iaitu tambah dan tolak. Jadi untuk soalan F ini, bahagi ada dulu iaitu yang lebih susah, maka kita akan buat bahagi dahulu. Kemudian barulah kita buat operasi tolak. Cuma soalan ini melibatkan pecahan, kemudian ada perpuluhan dan juga nombor bulat. Jadi cadangan cikgu, kita perlu menukarkan, kita perlu samakan kesemua jenis nombor ini kepada perpuluhan. Maksudnya kita perlu tukarkan 9/8 dan juga 7 ini kepada nombor perpuluhan. Okey, macam mana cara dia? Okey, pertama sekali pecahan. Okey, pecahan ataupun nombor bercampur tu ialah 9/8. Okey, 9/8 bagaimana kita nak menukarkan kepada perpuluhan? Okey, cara yang pertama ialah kita jadikan dia pecahan tidak wajar. Yang mana kita darabkan 8 dengan 9. Kemudian jawapan ditambah 5. Okey, 8 darab 9 kita dapat 72. Kemudian tambah 5 kita dapat 77. Jadi nombor dia ialah 77 per 8. Okey. Kemudian okey, oleh kerana nombor ni juga 7, kita boleh pemudahkan kelas. Okey, nanti cikgu tunjukkan. Sebelum tu kita buat bahagi dululah sebab nombor dia 77. Okey, kalau kita tulis ayat matematik dia, kita akan tulis 77 per 8. Okey, kita tak perlu buat perpuluhan sebab kita boleh selesaikan dengan kaedah bahagi. Okey, dia bahagi 7. Jadi kalau bahagi, kita perlu tukarkan dulu nombor 7 ini kepada nombor pecahan. Kita perlu jadikan dia per 1. Jadi nombor yang baru ialah 77. 77 per 8 bahagi 7 per 1. Okay, langkah seterusnya kita akan tukar simbol bahagi kepada darab. Okay. Bila kita tukar bahagi kepada darab, kemudian nombor di sebelah pecahan di sebelah kita perlu tukarkan kedudukannya. Okay. Jadi apa nombor yang baru? Okay, nombor depan 77 per 8 kita akan darabkan dengan 1/7. Okay, cikgu tak selesaikan kaedah bahagi perpuluhan. Cikgu selesaikan kaedah pecahan. Okay. Yang mana 77 dengan 7 ni kita boleh silangkan ataupun pemudahkan.
ada CV 7 iaitu 7 kali 1 dan 7 kali 11. Okay, kemudian barulah kita buat atas kali atas iaitu 11 kali 1 dan 8 kali 1. Jadi 11 kali 1 kita dapat 11. 8 kali 1 kita dapat 8. Jadi 11 per 8. Okay, jadi jawapan ini kita akan tolak dengan 1 perpuluhan sifar 6. Okay. Jadi kita tulis 11 per 8. Kita akan bahagi. Bukan bahagi, tolak. Sorry. Okay. Kita akan tolak 1 perpuluhan sifar 6. Okay, kali ini barulah kita tukarkan pecahan ini kepada perpuluhan. Okay, cara dia kita bahagikan 11 dengan 8. Okay, so kita tulis ni 11. Kita akan bahagikan dengan 8. Okay, so CV 8, berapa kali 8, 11? 1, iaitu 8. Kemudian kita tolak, kita dapat 3. Okay, ini baki, kita akan wujudkan titik perpuluhan dan letak sifar ke atas, sifar dekat bawah. Kita dapat nombornya ialah 30. Jadi berapa kali 8 dapat 30? CV 8 kat sini so kita ada 8, 16, 24, 32. Okay, yang hampir ialah 24. Okay, iaitu 3. Okay, 3 tulis 24. Kemudian kita tolak, kita dapat 6. Memakan ruang kat sini. Okay, kejap cikgu betulkan sikit. Ini kita boleh ke dalam. Bahagi ni, ni dulu. Kita boleh atas. Bahagi ni kita boleh buat kat sini. Okay. Kemudian 8 tu kita boleh tukar kat sini ya. Nanti kita padam Okay, sekarang baki 6. Kemudian kita masih ada baki, kita tambah titik sifar dan kita turunkan. Okay. Kita turunkan sifar. Nombor sekarang ialah 60. Jadi kita perlu sambung dengan sifar kita. Okay. So tadi cikgu tulis 8, 16, 24, 32, masih jauh 40, 48, 56 dan 64. Jadi yang hampir dengan 60 ialah 56, maka kita akan tulis 56 itu ialah 7. Jadi tulis 7, tulis sini 56. Kita tolakkan dapat, okey, 10 tolak 6 dapat 4. Okey, ini baki, ini tinggal 5. 5 tolak 5 sifar. Kita wujudkan satu lagi sifar dan kita turunkan. Okey, jadi nombor sekarang ialah 40. Jadi berapa kali 840? Okey, ada kat sini iaitu 5. Jadi tulis 5, tulis 40. Yang kita tolak dan sifar. Ini bermakna 11 per 8 ini kita tukarkan kepada nombor perpuluhan, iaitu nombornya iaitu 1.375. Kita akan tolak 1 perpuluhan sifar 6. Okey. Kita buat dinding supaya kita tak keliru Okey, ini jalan kira yang lain Okey, sekarang kita perlu buat bentuk lazim, iaitu 1.375. Kita tulis 1.375. Kita akan tolak 1 perpuluhan sifar 6. Sekarang kita tolak. Okey, oleh 5 ni tolak tak ada apa-apa. Jadi kita jawapan dia 5.
97 tolak 6, 1. 3 tolak sifar, 3. Kita ada titik dan 1 tolak 1 sifar. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan F, iaitu sifar perpuluhan 315. Okey. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kaedah soalan F ini cikgu selesaikan kaedah bahagi pecahan. Okey. Kemudian kita dapat jawapan dalam pecahan dan cikgu tukarkan kepada perpuluhan. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan G. 13 1/2 tambah 14 bahagi sifar perpuluhan 5. Okay, jadi kat sini ada tambah dan juga bahagi. Okay, seperti soalan F tadi, kita perlu beri keutamaan yang mana dahulu, iaitu kurungan. Kemudian barulah bahagi atau darab dan seterusnya tambah atau tolak. Jadi untuk soalan ni kita akan bahagikan. Ini bermakna 14 akan dibahagikan dengan sifar perpuluhan 5. Okey. Jadi macam mana cara dia? Okey, so kalau kita buat ayat matematik, iaitu 14 kita akan bahagi sifar perpuluhan 5. Okay. Sebelum ni cikgu dah cakap, cikgu pernah terangkan, nombor nak dibahagi itu perlu menjadi nombor bulat. Jadi kita perlu gerakkan titik perpuluhan ke hujung. Jadi 5. Okay. Oleh kerana nombor dibahagi itu gerak satu kali ke kanan, nombor yang kita nak bagi 5 tu juga akan gerakkan titik perpuluhan. Tapi ini ialah nombor bulat. So nombor dia ialah 14 perpuluhan sifar. Okey. Kemudian kita gerakkan titik perpuluhan ke ujung. Okey, ini bermakna ayat matematiknya iaitu 140 kita akan bahagikan dengan 5. Okey. Tadi ada perpuluhan, sekarang dah tak ada. Jadi macam mana cara dia? Okey, kita akan buat bentuk lazim. Jadi kita tulis ni 140 kita akan bahagi 5. Jadi seperti biasa kita perlukan sifir, yang mana kita perlukan sifir 5. Berapa kali 5? 14. Okey, ini sifir 5. 5, 10, 15. Okay, sudah lebih besar 14, kita akan ambil 10, iaitu 2. Okay, 2, tulis sini 10. Kemudian kita tolakkan, dapat 4. Kemudian kita turunkan sifar, dia jadi 40. Jadi berapa kali 5, 40? Okay, kita sambung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Iaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali 5 dapat 40. Okay, kita tolak dan selesai. Ini bermakna kita akan teruskan dengan operasi tambah, iaitu 13 1/2. Okay, ni ada dinding. Cikgu tak nak kita keliru, so kita buat satu dinding sini. Maksudnya jalan kiri yang lain. Okay, kita akan buat apa sekarang? Kita akan ambil 13 1/2. Kita akan tambah 28. Okey, 28 ni nombor bulat, jadi kita boleh besarkan dia. Okay, kemudian kita boleh tambahkan nombor bulat sahaja, iaitu 13 kita akan tambah 28. Okey, maksudnya kita tambah nombor bulat saja. 1/2 ni pecahan, jadi tak bertambah. Jadi kita dapat 13 tambah 28, buat bentuk lazim sini. 13 tambah 28. Jawapan dia 11, 4. So kita dapat 41 1/2. Okay, inilah dia jawapan dalam pecahan. Okay, kita juga boleh jawab dalam perpuluhan. Okay, cara dia macam mana?
dengan kita membahagikan. Okey, maksudnya sebelum tu 41 1/2 ni kita kena jadikan pecahan tak wajar. Cara menukarkan nombor bercampur, ni pecahan nombor bercampur. So kita tulis ni 41 1/2, kita akan darabkan kemudian tambah. Okey, maksud dia 2 darab 41 kita dapat 82. 82 tambah 1 kita dapat 83. Okey, jadi 83 per 2. Bila per, itu merujuk kepada operasi bahagi. Okey, jadi cara dia kita akan ambil 83 kita bahagi 2. Okey. Okey, jadi CP2 mudah. Okey, berapa kali 2 dapat 8? 4. Okey, so tulis 8, tolak dan selesai. Kita turunkan 3. Berapa kali 2 dapat 3? 1. Kita 2. Jawapan dia ialah baki 1. Jadi kita wujudkan titik perpuluhan dan wujudkan sifar, dia jadi 10. Jadi berapa kali 2? 10. Kita dapat 5. Okey, so jawapan dia 10 sini, tolak dan selesai. Jadi kita boleh tulis ni 41/2. Ini jawapan dia dalam pecahan ataupun nombor bercampur. Okey, namun demikian kita juga boleh jawab dalam perpuluhan, yang mana jawapannya ialah 41/5. Tapi jangan tulis atau macam ni, tak perlu. Buat satu jawapan saja. Cikgu cuma tunjukkan. Okey, jawapan dia kelas kita boleh tengok kat sini. Kita boleh rujuk. Okey, soalan berapa tadi? Soalan G. Okay, dinyatakan dalam pecahan ataupun nombor bercampur. Okay, iaitu jawapan dia 41 1/2. Okey, maka jawapan pecahan ni lah yang atas. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan H. Okay, ada kurungan kat sini. Sebelum kita baca soalan. Kurungan 20 tolak 83/4 bahagi 7/5. Okay, cikgu akan selesaikan soalan ni dengan kaedah nombor perpuluhan pula. So macam mana cara dia? Okay, kita perlu tukarkan 20 ini kepada nombor perpuluhan, 83/4 ini juga kepada nombor perpuluhan. Kenapa cikgu akan bahagi? Kerana dia ada bahagi nombor perpuluhan. Okey, jadi kat sini operasi mana yang kita perlu buat dahulu? Kita rujuk kita punya ku badar tato. Okey, kita copy. Okey, kita perlu buat operasi yang dalam kurungan dahulu. Ini bermakna kita perlu tolak dahulu. Okey, jadi macam mana cara dia? Kita tulis dulu ayatnya. 20 ni macam mana nak jadi nombor perpuluhan. Okey, jadi kalau nombor 20 jadi perpuluhan sangat mudah, yang mana kita letak 20, letak perpuluhan dan buat sifar. Okey, jadi kita akan tulis ni kurungan 20 perpuluhan sifar, kita akan tolak 83/4. Tapi 83/4 ini ialah pecahan ataupun nombor bercampur, kita perlu tukarkan kepada perpuluhan. Okay, jadi cara dia, kita tulis dulu 83/4. Ini ialah nombor bercampur. Jadi macam mana nak jadi nombor perpuluhan? Kita kena jadikan dia pecahan ataupun pecahan tak wajar. Kita darab dan tambah. Okay, jadi macam mana? 8 kita darab 4, 32. 32 akan tambah 3, kita dapat 35. Okay, so 35/4. Okay, masih lagi belum tukar kepada perpuluhan. Okay, cara dia kita bahagikan saja 35 dengan 4. Okay, jadi sifirnya ialah sifir 4. Berapa kali 4 dapat 35. Okay, kita tulis ni 4. 8, 12, 16, 20, 24, 28,
32 dan 36. Yang hampir dengan 35 ialah 32 iaitu 8. Kita tulis 8, tulis sini 32. Kita tolak, dapat 5 tolak 2, 3. Jadi 3 ini baki, kita akan letak titik perpuluhan dan sifar. Kita turunkan sifar, nombor sekarang ialah 30. Yang hampir dengan 30 ialah 28 iaitu 7. 7, tulis 28, kita tolakkan. Jadi 30 tolak 28 ialah 2. Okay, kemudian masih ada baki, kita wujudkan sifar dan turunkan. Okay. Kita turunkan sifar, nombor sekarang ialah 20. Berapa kali 4? 20? 5. So, sini 5, tulis sini 20. Dan tolak dan selesai. Ini bermakna 20 ni kita akan tolak dengan 8.75. Kita tutup dengan jawapan ni kita akan bahagikan dengan 7.5. Okey. Jadi kita akan buat operasi pertama iaitu tolak. So kita tolakkan kat sini. Kita buat bawah sikit. 20 perpuluhan sifar tolak 8.75. Bila nak menolak nombor perpuluhan, pastikan titiknya selari betul. Sekarang kita tolakkan. Sifar ni tak ada nombor, kita buat sifar. Jadi sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10. Sifar akan jadi 9. Sifar ni akan jadi 9. 2 akan jadi 1. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 7, 2. Titik perpuluhan. 9 tolak 8, 1 dan 1 kekal. Ini bermakna jawapan ni iaitu 11.25. Kita akan bahagi 7.5. Sekarang nombor perpuluhan bagi nombor perpuluhan. Syarat yang penting untuk membahagi nombor perpuluhan, nombor nak dibahagi itu perlu menjadi nombor bulat. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan 1 kali. Titik perpuluhan yang ini juga ikut sama, iaitu 1 kali. Okey, sekarang kita boleh buat bentuk lazimnya, iaitu 102.5 kita akan bahagi 75. Maka sudah pastilah kita perlu sifir 75. Okay? Berapa kali 75? 112. Jadi kita tulis ni 75 tambah 75. Kita dapat 10, 14, 15. 150. Jadi dah lebih, kita akan ambil 1 saja. Ambil 1, ambil 75. Kemudian kita tolak. 2 tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 12, 1 jadi sifar. Okey. Jadi 12 tolak 5 dapat 7. Sifar tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 10. 10 tolak 7, 3. Okey. Jadi ada titik perpuluhan, letak titik dan turunkan 5. Okay, nombor sekarang ialah 375. Jadi kita perlu tambah dan tambah sehingga dapat 375. Okay. Jadi kita tambah 75. Kita dapat 5, 12, 2. Okay. Tambah 75. Kita dapat 10, 10, 3. Dan tambah 75, dapat 5, 7 dan 3. Okay, memang tepat kat sini iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi, berapa kali 75 dapat 375? Kita tulis sini 5. Okay. Jadi, kita dapat 375. Dan kita tolakkan dan selesai. Sifar, sifar, sifar. Jadi, inilah dia jawapan untuk soalan H, iaitu 1.5. Okey, kita tengok jawapan tadi yang Cikgu salin tadi. Okey, kat bawah ni.
So, cikgu copy dan cikgu pastekan. Okey, H 1.5 Okey, mana H yang dekat bawah tu? Okey, ini H 1.5. Jadi sama dengan jawapan yang kita kira tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan I. 12 kali sifar perpuluhan 8 tambah 9 kali 3/4. Okey, jadi kita ada operasi bergabung kat sini, ada kurungan dan tambah. Jadi mana yang kita perlu buat dahulu? Kita tengok kubadatato kita. Okey, kalau kubadatato dia kata kurungan dahulu. Maksudnya operasi yang di dalam kurungan dahulu. Okey, jadi soalan ini ada dua kurungan, maka kita akan buat satu persatu. Jawapan dia baru kita tambahkan. Okey, jadi ini 12 didarab sifar perpuluhan 8. Okey, satu nombor bulat, satu nombor perpuluhan. Okey, jadi cara dia kita tulis bagi nampak dulu. 12. Kita pakai pen hitam, kita pakai pen biru dulu. Okey, 12 darab sifar perpuluhan 8. Okay, cara mendarab kalau perpuluhan, cikgu cadangkan kita jadi nombor bulat. Jadi kita gerak titiknya ke hujung dulu. Okay, ini bermakna nombornya ialah 12 darab 8. Okay. Jadi 12 kita darab 8. 2 darab 8, 16. 1 kali 8, 8 tambah 1, 9. Okay, ini nombor dia. Tapi tadi kita dah gerak titik perpuluhan ke kanan satu kali. Jadi titik dekat ujung, so kita pulangkan balik. Maka kita dapat jawapan dia iaitu 9.6. Okay, ini nombor ni. Okay, sekarang 9 akan darab 3/4 pula. Okay, nombor dia 9 darab 3/4. Okay, jadi cikgu cadangkan kita selesaikan soalan ini dalam bentuk perpuluhan. Okey. Macam mana cara dia? Okey, 9 ni kena tukar. 9 ni nombor bulat. Jadi kalau 9 mudah. Sebab apa? Sebab kita cuma tambah titik dekat ujung dan tambah sifar. Jadi kita boleh tulis ni 9 ni ialah 9 perpuluhan sifar. Okey. Jadi kita akan darab 3/4. 3/4 ni kita akan tukarkan kepada perpuluhan. 3/4 bermaksud 3 bahagi 4. Okey. 3 kita bahagi 4. Jadi berapa kali 4 dapat 3? Tak ada. Sifar. Kita tulis sifar, tolak dapat 3. Okey. Kemudian kita wujudkan titik dan wujudkan sifar. Kita turunkan. Jadi nombor sekarang ialah 30. Jadi berapa kali 4? 30. Tadi kita dah buat dah sifar 4 tadi. 30 yang ada ialah 28, iaitu 7. Jadi tulis 7, di sini 28. Kita tolak, ni dapat 2. Masih ada baki lagi, kita wujudkan sifar dan turunkan. Nombor sekarang ialah 20. Berapa kali 4 dapat 20? Okay, 20 ada kat sini iaitu 5. Jadi kita tulis ni 5, tulis sini 20. Dan tolak, selesai. Jadi kita dah tukar 3/4 ini kepada perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 75. Jadi sekarang kita akan darabkan. Tapi inilah perpuluhan. Jadi kita perlu jadikan nombor bulat dahulu. Okey. Okey, tadi nombor ni ialah sebenarnya 9. Tapi cikgu tukar jadi 9 perpuluhan sifar. Okey, kalau dia 9 perpuluhan sifar, sebenarnya dia juga kita boleh tulis sebagai 9. Okey. Okay, jadi bermakna 9 ni, 9 perpuluhan sifar ni sebenarnya ialah 9. Okey, kita tak perlu tukarkan kepada perpuluhan sebab dia darab. Okey. Jadi kita akan buat 9 darab sifar perpuluhan 35. Tapi kita akan gerakkan ke kanan 2 kali dulu. Nanti jawapan kita akan pulangkan semula. Okey. Jadi kita tulis ni
75, kita akan darab 9. 5 kali 9, 45. 7 kali 9, 63. Tambah 4, 67. Kemudian tadi kita dah gerak 2 kali titik perpuluhan. Kita pulangkan semula titik perpuluhan 2 kali. Okay. Ini bermakna nombornya iaitu 6.75. Okay, jadi kita dah tukarkan kedua-duanya kepada nombor perpuluhan. Sekarang jawapan ni 9.6, jawapan satu lagi 6.75. Maka kita akan tambahkan. Okay. Okay, cikgu buat kat sini 9.6 akan kita tambah 6.75. Okay, kita dapat, okay, ni tak ada nombor, kita tak sifar. Okay, sekarang ni 5, 7 tambah 6, 13. Titik perpuluhan 1 tambah 9, 10 tambah 6, 16. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 16.35. Okay, kita tengok jawapan tadi kat sebelah. Okey, kat sini cikgu salin dulu. Okay, copy dan paste. Okay. Soalan I 16.35. Okay. Jadi betul lah apa yang kita kira tadi semula. Okay, 16.35. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan J. 30.46 tolak 18 bahagi 1 tolak 45. Okay. Jadi ada dua operasi kat sini ataupun ada operasi kurungan dan juga bahagi. Okay, seperti biasa, kita punya kubada tato kata, kita perlu buatkan dahulu operasi yang diberi keutamaan iaitu yang di dalam kurungan. Okay. Jadi, untuk soalan J, kita akan buat operasi dalam kurungan tolak dan tolak. Maksudnya, kita akan buat satu persatu lah. Okay, cuma ini ialah nombor bulat, ini nombor perpuluhan, ini ialah nombor apa? Nombor bulat. Jadi kita perlu tukarkan 18 ini kepada nombor perpuluhan. Okey. Sangat mudah kerana 18 itu ialah nombor bulat. Kita cuma tambah 18 tu, kita tambah perpuluhan sifar. Okey. Jadi 18 perpuluhan sifar. Ini bermakna ayatnya kita akan tulis 30.46. Kita akan tolak 18 perpuluhan sifar. Okey, kita buat bentuk lazim dia. 30.46. Kita akan tolak 18 perpuluhan sifar. Okey. Oleh kerana ada dua ni, kita tambah saja sifar satu lagi. Okey. Okay, sekarang kita akan buat operasi tolak. Okay, sekarang kita tolak 6 tolak sifar 6, 4 tolak sifar 4, kemudian titik perpuluhan. Sifar tolak 8 pinjam sebelah jadi 10, 3 jadi 2, 10 tolak 8 2, dan 2 tolak 1 1. Okay, ini untuk operasi kurungan yang pertama, dan kita kira pula kurungan yang kedua. Okay, ini ialah nombor bulat iaitu 1. Kita akan tolak 4/5. Okay, jadi sama juga seperti soalan depan tadi, kita akan jadikan di nombor perpuluhan. Okay, jadi kalau 1 tadi, macam mana cara dia? Dia ialah nombor bulat, kita cuma tambah perpuluhan sifar. Okay, jadi 1 ni ialah 1 perpuluhan sifar. Kita akan tolak 4/5. Okay, 4/5 ialah pecahan. Jadi cara untuk kita tukar, kita perlu bahagikan 4 dengan 5. Jadi sifar 5 tak ada nombor 4 kat sini 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40. Jadi tak ada So buat sifar dan buat sifar, tolak kita jadi 4. Bila ada baki, kita letak titik perpuluhan dan letak sifar. Nombor sekarang ialah 40. Berapa kali 5, 40? Okey, kita dapat 8. So 40 kat sini. Kemudian kita tolakkan. Selesai. Ini bermakna satu perpuluhan sifar. Kita akan tolak 4/5 ni, iaitu sifar perpuluhan 8. Okey. Jadi kita buat bentuk lazim ni. Satu perpuluhan sifar. Ya, kat sini satu perpuluhan sifar akan tolak sifar perpuluhan 8. Okey. Sifar tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 10. 1 jadi sifar. 10 tolak 8, 2. Kemudian titik dan sifar. Okey, jadi nombor dia ialah sifar perpuluhan 2. Berbalik pada soalan tadi, hasil jawapan ni akan bahagi hasil jawapan sebelah. Ini bermakna ayatnya ialah kita akan buat 12.46. Kita akan bahagi sifar perpuluhan 2. Okey. Okay, macam mana kita akan buat? Kita akan bahagi bentuk lazim. Tetapi nombor nak dibahagi itu ialah nombor perpuluhan. Jadi kita perlu gerakkan titik perpuluhan 1 kali ke kanan. Yang ini juga turut sama 1 kali ke kanan. Okey. Maka bentuk lazimnya ialah kita akan buat. Okey, sekejap cikgu gerak-gerak sikit. Cikgu tak ada ruang. Okey. Tapi cikgu akui kerja matematik perlu sistematik. Jadi kita tulis nombor yang baru iaitu 124.6. Kita akan bahagi 2. Okey. Jadi kita perlukan sifar 2. Berapa kali 2 dapat 12? Okey, so 2, 4, 6, 8, 10, 12. Iaitu 6. Jadi tulis 6. Tulis sini 12. Tolak dan selesai. Turunkan 4. Berapa kali 2 dapat 4? Iaitu 2. Jadi tulis 2, tulis 4. Tolak dan selesai. Ada titik perpuluhan dan turunkan 6. Jadi berapa kali 2? 6. Iaitu 3. Tulis 3, tulis 6. Jadi jawapannya sifar. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan J, iaitu 62.3. Okey. Kita tengok jawapan kita. Kita salin dulu So copy, paste. Okey. Soalan J 62.3. Okey, memang sama Okey, mana jawapan kita? Okey, ni dia. 62.3. Jadi memang sama. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan J. Okey, ada operasi bergabung, kita buat operasi dalam kurungan. Kemudian jawapan dia bahagi nombor kurungan satu lagi. Okey. Okey, jadi itulah dia latihan kita pada hari ini untuk tajuk operasi bergabung melibatkan perpuluhan dan pecahan untuk soalan 10 F hingga J. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.